kepada membaca tersebut. So jadi kalau kata secara technically lah, kalau secara technically dia keliru sikit-sikit itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia keliru itu perkara yang melibatkan yang banyak, maksudnya dominan dyslexia itu maksudnya dia ada stage dia kan. Maksudnya mungkin hanya sikit-sikit. Tapi kalau dominan memang kena rujuk pakar terapis lah. Especially kalau pada guru mungkin kena sit down dengan parents sebab benda ini melibatkan psikologi sebenarnya. Melibatkan psikologi. Kalau guru itu tersalah sebut, dia akan menyebabkan guru tersebut, parent tersebut rasa down dan sebagainya. Jadi kena panggil berjumpa dan elakkan guna WhatsApp. Guna ni sebab bila bahasa WhatsApp ni kita tak tahu sedih ke, gembira ke, marah ke dan sebagainya. Okey, macam mana kita sebagai guru nak motivasikan ibu bapa untuk mula daripada awal bab membaca? Okey, kalau ini adalah soalan daripada guru ataupun pentadbir, sebenarnya kena bina communication. Kita kena bina communication yang baik dengan mak ayah daripada awal anak tersebut bersama dengan kita. Maksudnya taklimat ibu bapa, kita terangkan apa kita punya target, kita terangkan apa yang kita sediakan. Kemudian kalau ada contoh melibatkan anak tersebut ada masalah, mungkin boleh jumpa parent tersebut, buat pertemuan dua hala. Tetapi memang tak nafi. Sometimes bila kita bertemu ada mak ayah dia mungkin tak boleh nak acceptable apa yang kita cakap. Jadi cikgu jangan putus asa untuk kita educate parent. Especially dalam fasa COVID ni lah. Sebab kita, yalah mak ayah akan selalu cakap, contoh guru-guru tadika kan, tak sempat lah cikgu saya nak ajar anak saya. Tak sempat lah anak saya belajar online, tak fokus lah. Anak saya tak duduk dengan tertib lah dan sebagainya. Jadi guru jangan pernah putus asa untuk educate. Sebab parent dia memang nak tak nak, dia kena terima dalam faktor sekarang. Cuma macam saya tengok macam 2020 tahun lepas kan, macam saya sendiri di peringkat sekolah, saya memang buat kelas online. Walau di peringkat tadika sendiri pun yang saya urus pun buat, di peringkat sekolah rendah pun saya buat. Participate memang sangat berbeza daripada tahun ni. Sebab saya nampak participate especially sekolah rendah darjah 1 ramai sangat yang dah terlibat dengan kelas online sebab dia dah ada kesedaran. Waktu tahun lepas, yelah kita sampai bila kita nak kata tak apalah, tak payah belajar lah. So jadi benda itu kita sebagai guru, kita sebagai pentadbir jangan rasa jemu untuk bina kesedaran itu. Okey. Daripada Cikgu Fakihah, maaf Cikgu, untuk murid yang ada masalah pelat dalam bab membaca bagaimana? Okey. Sebenarnya pada murid yang pelat, yang pertama biasanya mak ayah dia akan rujuk terapi. Itu pada parent yang ada kemampuan ataupun ada solution untuk bantu anak tersebut. Yang kedua, sebenarnya saya sendiri berdepan dengan 2-3 tahun lepas, saya berdepan dengan anak yang pelat. Anak yang pelat, saya guna sistem membaca sahaja. Tapi dia akan automatik betulkan sebutan anak tersebut. Sebenarnya cuma mungkin dia lambat sikit. Tapi pada saya jumpa memang dua-dua beradik pelat. Duduk beradik pelat tapi abang dia tu cepat membaca. Maksudnya dia boleh, cuma dia adalah pelat sikit-sikit tu pada saya kita kena betulkan. Tapi kalau dia masih pelat yang obvious, maksudnya memang dia tak boleh nak ubah, mungkin ada perkara-perkara teknikal yang kita kena suggest kepada parent tersebut. Kalau maksudnya kalau pelat yang memang obvious macam R kan, dia jadi macam ada bunyi macam tu kan. Jadi kalau benda itu mungkin kita boleh normal lah, mungkin sebab mungkin lidah anak tersebut. Tapi kalau macam teruk sangat, maksudnya pelat dia itu sampai menyebabkan cara dia lambat berbaca dan sebagainya, memang kena bincang dengan parent untuk rujuk terapis. Sebab terapis ni dia ada kaedah dia sendiri. Dan kita dengan terapis pula, dia ada masa-masa yang perlu kita pergi. Maksudnya anak itu perlu pergi untuk dapatkan pengetahuan. Tetapi respon daripada guru juga itu penting. Maksudnya pada saya ajar je basic balik. Kalau dia lambat membaca pun pada saya tak ada masalah. Saya sebut tak ada masalah ni, maksudnya kita sendiri kena maklumkan kepada mak ayah dan kita sendiri kena buat membaca harian dengan dia. Bila kita buat membaca harian dengan dia, insya-Allah dia akan getting better. Okey, saya terus pergi kepada slide yang kedua lah. Saya terus pergi kepada e-book yang kedua. Jadi kalau ada yang masih nak bertanya tu, tak ada masalah, kita
Kalau ada yang nak share pun lagi better. Mungkin ada yang nak buka suara, nak share berkaitan dengan anak murid dia. Macam mana dia ambil kaedah-kaedah, ada pengalaman yang dia ambil. Why not? Boleh je open untuk kita buat interaksi dua hala untuk kita berkongsi. Okey, untuk yang kedua adalah berkaitan dengan pemilihan dan penyediaan latihan untuk membantu anak-anak dalam membaca. Maksudnya kenapa saya tekankan bab pemilihan latihan ini? Sebab dia merujuk kepada kemahiran kedua. Maksudnya sepatutnya kemahiran menulis dia berjalan sekali dengan kemahiran membaca. Jadi kalau kita nak fokus pada membaca sahaja, dia akan menyebabkan anak itu jemu. Jadi kita boleh selitkan dengan latihan menulis, mewarna dan sebagainya untuk kita anak-anak lah. Tapi ini saya akan fokuskan kepada pemilihan dan penyediaan latihan. Especially kepada mak ayah lah. Latihan macam mana yang kita nak pilih. Dan guru itu pun sendiri sebenarnya, contoh cikgu sekolah rendah kan darjah 1, takkan kita nak guna buku membaca buku teks darjah 1 sedangkan anak tu tak boleh baca lagi. Jadi benda ini saya akan bantulah apa yang saya tahu. So kalau ada yang nak berkongsi boleh maklumkan dekat chat, kata puan cikgu saya nak berkongsi. Okey, boleh buka suara. Okey, yang pertama 12 masalah kemahiran penulisan dalam kalangan murid. Yang pertama, perkataan yang ditulis terlalu rapat di antara satu sama lain. Maksudnya kita nak baca pun tak boleh. Contoh B tu dia dah bersambung dengan A. Yang kedua, bentuk-bentuk tulisan yang terlalu condong. Saya tak tahulah, mungkin anak itu bercita-cita untuk jadi doktor dan sebagainya. Dan mungkin dia terlalu condong menyebabkan tulisan itu tak nampak huruf kecil, huruf besarnya ke. Lepas tu tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan. Maksudnya contoh baju dia tulis ba dengan ju tu jarak. Lepas tu tiba-tiba huruf lain. Dia jadi macam tak tahu nak membezakan di antara perkataan dengan perkataan, huruf dengan huruf. Yang keempat, bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas ataupun tidak tepat ataupun tidak betul. Jadi benda ini dia menyebabkan murid itu tak boleh baca apa yang dia tulis. Lepas tu menulis tanpa mengikut garisan yang ditentukan. Maksudnya contoh kalau kita guna buku garis 2 ataupun mungkin permulaan kita guna buku garis 3. Jadi contoh cikgu, kalau cikgu guna buku garis 3, pada mak ayah pun sama. Sekiranya guna buku garis 3, pastikan guna buku itu dengan betul. Jangan main G tu nak letak dekat atas ekornya. Jadi benda itu pun penting. Macam garis 2 pun sama. Kadang-kadang kan murid kita tulis G, tapi G kecil tu G dia buat kat atas. Tapi sepatutnya G tu ekor dia kena kat bawah. Jadi kalau kita tak ikut sistem yang betul, dia menyebabkan nanti bila dia buat karangan, bila dia naik darjah 4, darjah 5, kita akan menghadapi masalah yang besar lah untuk anak-anak tersebut. Okey, kemudian mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. Maksudnya, huruf besar ni dia jadi dua keadaan sahaja. Yang pertama, ini kalau ikut sistem tulisan lah. Jangan pergi yang design-design tu. Okey. Yang design macam contoh saya kan, BBM Cikgu Syidah ni saya guna huruf besar semua. Itu sebab kita punya design kita macam trademark kita. Tapi kalau untuk tulisan yang betul, huruf besar ni dia jadi dua keadaan sahaja. Yang pertama, di awal perkataan dengan huruf besar. Di awal perkataan dengan huruf besar. Jadi di awal perkataan dengan huruf besar sahaja, dia ditulis dengan huruf besar. Jadi kalau ditulis huruf besar di tengah, jadi benda itu perlu dibetulkan. Kemudian masalah pembalikan huruf ataupun perkataan. Ini merujuk kepada disleksia tadilah. Kalau benda itu teknikal sikit-sikit, kita kena keep on practice. Maksudnya surih, salin semula. Jadi perkara itu bila kita keep on practice, anak-anak itu akan dibetulkan. Kalau dia memang ada masalah, memang kena rujuk kepada pakar terapis dan kena berbincang dengan mak ayah tersebut untuk dapatkan supaya tindakan awal boleh diambil. Yang ke-8, huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi kedudukan yang sepatutnya. Ini melibatkan huruf kecil, huruf besar jugalah dan melibatkan huruf-huruf yang mudah keliru, B, D dan sebagainya.
Menulis dengan meninggalkan huruf atau perkataan ataupun imbuhan. Ini maksudnya biasanya kalau murid itu dia dah boleh baca panjang. Contoh kita kata kerja, tulis bekerja. Jadi mungkin dia tak pandai lagi nak tulis imbuhan dan sebagainya. Dia akan menyebabkan anak tersebut dia tak tulis dengan baik. Ini kalau dah advance lah. Lepas tu menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. Maksudnya dia double. Jadi kita nak baca pun tak boleh. Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. Maksudnya kedudukan buku itu nak mula kiri ke kanan. Contoh, baris yang pertama mula kanan, baris yang kedua mula kiri. Jadi benda tu tak betul lah. Jadi kena betulkan sekiranya ada anak-anak murid kita ataupun anak-anak kita berdepan dengan masalah tersebut. Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib. Ini paling murid tak suka. Tambah-tambah murid-murid generasi sekarang. Saya sebenarnya benda ini sebenarnya kalau kita tengok sekarang kebanyakan buku semua printed. Semua buku sekarang printed. Walau sekolah tadika, sekolah menengah, sekolah rendah semua printed. Jadi menyebabkan anak tersebut dia malas. Dia malas. Kalau kita tengok buku aktiviti sekolah rendah pun dia dah printed. Kalau kita dulu zaman tahun 90-an saya sekolah dulu, sekolah rendah tahun 97 darjah 1 kita kena salin apa yang cikgu tulis dalam buku latihan kita. Jadi dekat situ kita ada kemahiran menyalin. Tapi murid sekarang dia tak nak. Tapi kalau untuk saya, ini saya bagi tahu saya lah. Kalau saya memang guna kaedah konvensional. Maksudnya saya tetap akan suruh murid saya especially darjah 1, darjah 2, darjah 3 untuk menulis semula. Sebab bila dia menulis semula, dia akan betulkan penulisan dia. Dia akan jumpa perkataan-perkataan baru. Dia akan jumpa ayat-ayat yang baru pada masa yang sama. Dapat polish kemahiran membaca dia. Ini nombor 12. Ini nombor 12. Kalau pada guru, saya tak tahu guru-guru lain. Tapi pada saya, ini penting untuk saya. Sebab saya biasanya memang saya buat kelas membaca kepada yang agak tak boleh baca darjah 2, darjah 3 yang saya berdepan yang memang agak kritikal. So, jadi memang saya akan guna kaedah konvensional ini. Sebab kaedah konvensional ini sangat membantu murid lah. Okey, kemahiran menulis. Kemahiran menulis ni dia ada pra-tulisan, tulisan mekanis dengan tulisan kreatif. Apa pra-tulisan, apa tulisan mekanis? Okey, pra-tulisan ini adalah melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui seperti menggunting, mengoyak, menganyam, menampal. Ini biasa sekolah tadika buat. Lepas tu nombor 2, menguasai gerak tangan bebas, cara memegang alat tulis. Ini kebiasaannya sepatutnya di peringkat tadika. Tetapi sekiranya cikgu sekolah rendah, cikgu sekolah rendah, anak-anak masih ada masalah ini, kena buat aktiviti. Kena buat aktiviti untuk apa? Untuk lembutkan jari jemari dia. Dia panggil psikomotor halus. Okey. Kemudian melakukan aktiviti pergerakan mata kanan, pergerakan mata dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Ya, sebab kita nak bina fokus dia. Contoh, sebab kita menulis mungkin daripada kanan ke kiri, jadi kita minta murid pusingkan mata. Kita tengok kedudukan mata dia. Kita risau, takut anak tersebut dia ada masalah penglihatan. Contoh kabur, contoh silau yang tinggi. Ya, benda ini saya berdepan 2016 seorang murid. Kami pelik, kenapa dia kalau nak baca buku dia mesti dekat sangat dengan mata. Bila dicek dengan pakar mata ataupun doktor mata kanak-kanak, memang dia ada masalah penglihatan. Lepas dia pakai spek mata, dia lagi cepat baca buku. Jadi benda ini sebenarnya di peringkat guru bila dapat trace ataupun anak punya kedudukan mata, dia tak fokus dan sebagainya, mungkin boleh juga berbincang. Mungkin dia ada masalah silau yang tinggi. Okey, sebab tengok gadget kan, dekat rumah mak ayah bagi gadget. Yang keempat, melakukan latihan-latihan kelarasan koordinasi mata dengan tangan. Maksudnya mata dengan tangan ni maksudnya cara dia nak tengok pensil tu macam mana nak bergerak dan sebagainya. Dia tak boleh. Kalau dia tak dapat nak seimbangkan, jadi keselarasan dia akan menyebabkan dia tak fokus. Itu salah satu faktor lah. Okey. Alhamdulillah. Apa ni, cuma memang kena sabarlah kaedah tu sebab budak tak suka kan yang menulis semula. So jadi generasi sekarang generasi photostat kan. Kita pergi kedai photostat pun murah-murah. Kita dulu nak photostat kadang-kadang sekeping 20 sen zaman dulu. Sekarang ni photostat sekeping 4 sen je. Jadi photostat murah. Tetapi kita tengok kita dapat akses benda itu murah tetapi untuk dapat kemahiran itu mahal sebenarnya. Berbanding zaman dulu kita nak dapatkan photostat itu mahal. Tetapi dapat kemahiran itu mudah sebab kita waktu tu tak ada akses teknologi yang tinggi. Itulah beza, kita tak boleh samakan lah zaman kita dengan zaman sekarang, zaman dulu dengan zaman sekarang kan.
Sebab zaman dulu okeylah akses dia terhad. So jadi kita tak boleh nak membandingkan sampai kita rasa macam membandingkan menyebabkan kita rasa down dan sebagainya, tak perlulah. Pada saya kita sesuaikan diri kita dengan suasana sekarang, terutamanya guru-guru. Okey, tulisan mekanis kemahiran mengawal dan memegang pensil. Maksudnya ia adalah pertengahan lah, maksudnya boleh mengawal dan memegang pensil dengan baik. Meneliti, mengenal, menyalin bentuk huruf mengikut turutan, maksudnya dia boleh buat dengan baik. Yang ketiga, mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. Ini bukan senang ya. Contoh, kita minta anak kita sekarang yang dah pandai baca, cuba suruh tulis. Cuba suruh tulis apa yang kita baca. Okey, kakak cuba tulis, tolong tulis apa yang Umi baca. Umi kata, ibu ada buku. Mungkin dia tulis ibu buku je. Dia tak ada perkataan ada. Jadi benda ini bukan senang ya. Tulisan mekanis ni. Jadi benda ini kalau pada anak-anak yang di tahap sekolah rendah darjah 1 sampai darjah 3 pun bukan senang untuk dia tulis apa yang kita sebut. Tambah-tambah pula kalau kita sendiri menyebut perkataan itu tak betul ataupun sistem bahasa yang tak betul. Contoh, ayah pergi ke kedai menaiki kereta. Macam saya sebut tadi, tu. Sepatutnya ta. Jadi sebutan dia dalam bunyi kita pun sendiri pun salah. Jadi guru kena betulkanlah. Pastikan apa yang kita ajar itu selari dengan apa yang kita sebut. Jangan kita main sebut jadi bahasa rojak, tulisan pun jadi rojak. Okey, tulisan kreatif. Tulisan kreatif ni kalau anak itu dah capai tahap kira dia dah boleh menguasai kedua-dua kemahiran lah. Maksudnya dia dah boleh bina ayat, mengarang cerita, menulis surat kiriman. Surat kiriman tu ayat skema sangat. Tak apa bahasa ni kan. Menulis surat dan sebagainya. Lepas tu merujuk kepada aras penguasaan. Mengarang pantun sajak. Lepas itu pula tulisan kreatif ini merujuk kepada aras penguasaan dan kefahaman murid. Maksudnya, bila dia boleh buat, maksudnya dekat situ sebenarnya merujuk kepada anak tersebut dia dah ada standard level yang baik. Membaca dia baik, menulis dia baik. Jadi dekat situ dia dah boleh buat silibus-silibus aras yang ikut sesuai dengan tahap dia. Ataupun hatta ada murid sekarang ni, walaupun dia darjah 5 tapi dia dah boleh jawab soalan darjah 6. Ini biasanya kepada untuk dapatkan yang orang kata apa, step-step lah. Maksudnya tahap penguasaan dia di aras yang tinggi. Okey. Okey, tulisan kreatif berkait rapat dengan kemahiran membaca. Merujuk kepada murid itu faham apa yang dia baca. Ya, maksudnya murid itu dia faham apa yang dia baca. Lepas tu pula 5 cara mengatasi masalah kemahiran penulisan dalam kalangan murid. Saya kalau ada kesalahan ejaan ni abaikan dulu ya. Saya tak sempat untuk buat final edit. Okey, yang pertama memberikan latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat permulaan dan mendirikan asas. Maksudnya mulakan dengan permulaan kita tu macam mana, asas, berperingkat, maksudnya step by step lah. Lepas tu memberikan penerangan, tunjuk ajar serta contoh-contoh yang jelas dan betul sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu tanpa dapat diikuti dengan supaya dapat diikuti dengan mudah. Maksudnya penerangan kita kena jelas. Okay, kita nak suruh anak murid kita ataupun anak-anak kita buat apa. Cikgu janganlah sebelum mula kelas bebel je. Sebab tu kenapa kita tak boleh kawal kelas dengan baik kalau kita duk bebel je. Jadi kita kena terangkan apa yang nak buat, duduk dengan tertib. Terangkanlah duduk dengan tertib. Cakap je lah, okey, awak diminta duduk dalam keadaan tertib dan baik. Sebelum nak capai tertib duduk dengan baik tu, cikgu bebel. Awak ni kenapa ni tak boleh ni kenapa tak lah. Dia jadi macam, faham tak? Dia jadi macam kita membebel, jadi murid pun tak faham apa yang cikgu nak sampaikan. Lepas tu pastikan mudah, maksudnya untuk murid ikut. Tunjuk cara yang mudah supaya janganlah tunjuk complicated. Tambah-tambah anak-anak kita ni kalau tadika, kita duk tunjuk perkara-perkara complicated, dia pun tak faham apa yang cikgu nak sampaikan. Akhirnya dia macam itik dengan ayam. Okey, tahap keupayaan murid. Maksudnya ini setiap murid dia tak sama level dia. Sama juga dengan kita, kalau kita contoh, kalau kita sebagai guru nak membandingkan di antara murid A dan murid B, cikgu jangan lupa, cikgu sesama rakan cikgu pun tak sama. Kalau cikgu bandingkan, contohlah cikgu kata, Fatimah dengan Ali lah. Tengok ni Ali, Fatimah macam ni. Bila kita selalu kerap ulang, Fatimah kenapa awak macam ni? Tengok Ali ni bagus. Selalu kita kerap ulang. One day, kita sebagai guru pun juga akan dibandingkan oleh murid kita. Contoh kita kata, cikgu, kenapa cikgu hitam? Tapi cikgu tu putih je. Nampak tak? Kalau kita biasa bandingkan,
di antara sesama murid, kita sebagai guru juga kena bersedia sekiranya kita dibandingkan. Jadi kita akan dapatlah apa yang kita buat sebelum ni. Jadi benda itu kita kena jaga. Okey. Kemudian yang ketiga, kad-kad tulisan lembaran kerja serta buku aktiviti perlu disediakan. Yang pertama, menarik pelbagai tahap murid. Maksudnya kita kena sediakan bahan-bahan tersebut, menulis buku apa yang kita nak guna. Mengikut tahap murid lah. Kenapa perlu ikut tahap murid? Kalau murid kita itu tak boleh lagi menguasai membaca walaupun dia darjah 1, janganlah pergi bagi latihan darjah 1. Bagi latihan asas membaca kepada dia. Walaupun terpaksa guna basic balik waktu yang tadika punya. Itu lebih baik. Lebih mencapai objektif dan matlamat kita untuk pastikan dia menguasai membaca. Selepas itu adalah seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan bantuan secara individu lah. Maksudnya kerap, jangan banyak. Lepas tu pantauan. Bukan pantuan. Pantauan dan bantuan. Pantauan ini penting. Terutamanya kalau kita bagi kerja murid, cikgu tak pernah semak. Jadi cikgu tolong selepas ini particular dengan setiap tugasan yang murid bagi. Semak tugasan yang murid bagi. Bagi mak ayah pula, boleh pantau setiap kerja murid. Bila kita pantau, kita akan nampak anak murid kita lemah tulisan terbalik. Anak-anak kita lemah kepada penulisan, tulis tak cantik dan sebagainya. Jadi mak ayah boleh top up dekat rumah. Okey. Yang kelima, jika kita sebagai guru atau pengajar. Pengajar ini saya merujuk juga kepada mak ayah jika guru atau pengajar ada buat kesalahan, contoh ejaan, sebutan, jangan malu untuk sebut maaf. Maksudnya contohlah kita buat slide kan, kita mengajar murid kita, tiba-tiba kita tersalah buat. Anak murid kata, cikgu salah lah. Terima je lah. Jangan kita pula balas. Contohlah anak murid kata, Cikgu Syida salah eja lah. Contoh kalau saya balas. Alah, awak tu pandai baca pun tak lagi nak tegur cikgu pula. Nampak tak cikgu tak jiwa besar kat situ. Jadi sebagai guru, sebagai pengajar, bila ditegur oleh anak murid kita, kita terimalah. Okey, terima kasih awak tegur cikgu. Budak itu automatik dia rasa dihargai. Maksudnya, bila anak murid kita tegur, automatik tahap kefahaman dia dah makin baik sebenarnya. Jadi, kita sebagai orang dewasa, jangan rasa macam nak downgradekan anak tersebut. Dia dah tegur cara baik. Kalau benda itu memang kita salah, tak apalah. Okay, jika murid sedarkan kesalahan, bukan bermakna guru pengajar itu tidak bagus. Tetapi dapat dilihat arah kefahaman murid diurus dengan baik. Maksudnya, kita dah berjaya bagi anak murid kita itu faham. Maksudnya, anak murid kita itu faham. Jadi, kalau dia faham, baguslah. Kalau dia tegur kesalahan kita, normal lah kalau salah. Saya sendiri pun banyak kesalahan yang kadang-kadang saya buat, anak murid saya tegur. Tapi kita seronok. Maksudnya bila anak murid kita sedar kesalahan kita dan kita sendiri menerima kesalahan itu, kita mengajar pun best. Maksudnya kat situ kita nampak kebolehan anak murid kita, dia bagus. Okey. Kemudian kejayaan membaca. Kejayaan dalam membaca bukan hanya menghafal, tetapi pemilihan dan penyediaan latihan juga mempengaruhi kemampuan anak-anak tersebut. Maksudnya bahan apa yang kita cari, lepas itu bahan apa yang kita guna dan sesuai dengan tahap murid kita. Kalau contoh masih ada darjah 3 yang tak boleh membaca, ya saya cari je bahan-bahan prasekolah walaupun dia darjah 3. Jangan pandang lekeh mak ayah kalau anak-anak kita tak boleh baca lagi. Jangan rasa macam kenapa cikgu bagi bahan macam ni? Sebab kita nak fokus kepada membaca dia. Jadi kita perlu bagi kemahiran-kemahiran asas. Walaupun umur dia tu tak tally dengan sepatutnya yang dia belajar. Tetapi disebabkan umur dia tidak menguasai, jadi kita kena rendahkan aras tersebut. Okey, 9 perkara yang perlu dalam meningkatkan kemahiran penulisan dalam kalangan murid. Yang pertama, asas lah. Maksudnya kita bagi yang simple, yang mudah. Yang kedua, bina rasa suka dalam kalangan diri murid. Lepas tu menarik dan berfokus untuk kita bina rangsangan. Yang keempat, tahu tahap semasa murid. Dia selaras dengan aras kefahaman murid apabila kita nak bagi bahan. Yang kelima, aktiviti yang pelbagai. Maksudnya kita tidak fokus kepada buku sahaja. Yang keenam, sedikit tapi kerap. Kerana ia berkaitan dengan emosi dan pembinaan minat murid. Maksudnya latihan ini pun janganlah bagi sehari sampai 10 page. Bagi satu hari satu page pun dah better daripada bagi banyak-banyak tapi tak buat. Rugilah. Guru-guru itu kena bijak lah dalam bagi kerja sekolah. Yang ketujuh, sistemkan latihan. Beri, semak dan simpan.
Bukan beri, semak dan buang. Ini benda yang selalu jadi dekat dalam kalangan mak ayah lah. Bila cikgu beri, okey buat, anak murid buat. Lepas tu cikgu semak. Lepas semak benda tu duduk dalam beg jadi belacan. Sepatutnya simpan setiap kerja murid itu, letak dalam satu file ke, dalam satu ruang ke, letak tampal elok supaya kita boleh tengok progres anak tersebut. Dan anak tersebut sebenarnya dia rasa bahan kerja dia walaupun tulisan dia tak apa cantik, tetapi dia hargai. Dan guru pula bila anak-anak buat kerja di sekolah ataupun bahan dan sebagainya, kena semak lah. Jangan beri dan simpan. Ini masalah guru. Masalah guru dia beri dan simpan, malas semak. Jadi bila malas semak, kita tak akan jumpa anak-anak kita punya kelemahan. Bila kita semak, kita akan jumpa anak-anak punya kelemahan dan simpan secara bersistem. Maksudnya kadang-kadang mak ayah ni dia datang daripada sistem sekolah ataupun sistem cikgu. Kalau cikgu itu dia simpan dengan baik untuk rujukan parent, lalas mak ayah dia akan ikut rentak kita. Tapi maksudnya guru itu adalah contoh kepada mak ayah lah. Jadi benda ini bukan senang untuk kita bina. Tapi kita dah kena mula. Yang ke-8, komitmen and consistent. Maksudnya ramai orang boleh bagi komitmen. Maksudnya dia boleh bagi masa dia. Tetapi tidak konsisten. Hari ni buat, lusa tak buat, mula pula balik. So jadi benda tu tak konsisten. Jadi komitmen and consistent ni penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita yang terbaik dalam kemahiran membaca. Yang ke-9, macam yang saya sebutkan tadi, rendahkan aras latihan, terutamanya latihan menulis sesuai dengan kemampuan semasa murid. Maksudnya kita kena kenal lah murid kita. Bukan boleh main bagi je. Bila kita bagi main bagi, itu yang jadi masalah dia. Anak murid kita tak boleh capai apa yang kita sasarkan. Okey, bilakah asas ini perlu diterapkan? Yang pertama, sebaik-baiknya adalah khusus pada anak berumur 5 hingga 9 tahun. Kalau dapat seawal yang mungkin umur 4 tahun pun bagus. Tetapi kalau boleh diawalkan umur, maksudnya kalau boleh 5 hingga 9 tahun, ini adalah untuk kita kuasai kemahiran-kemahiran asas. Sebab bila dia dah masuk dah jam 4, dia dah masuk tahap 2. Jadi dekat situ dia lebih mencabar silibus dia. Lepas tu nota yang kedua, tiada istilah terlambat. Maksudnya contoh sekarang mungkin ada yang mak ayah darjah 1, ada yang mak ayah darjah 2. Yalah darjah 1 tahun lepas sekolah macam mana je. Sekarang darjah 2 sekolah pun sekejap je tak sampai setengah tahun. Lepas tu yang tadika tahun lepas pun tak sampai berapa lama. Tahun ini pun tak nampak jalan lagi. Jadi tak ada istilah terlambat. Mulakan action daripada sekarang. Yang ketiga, setiap anak tak sama tahapnya termasuklah kemahirannya. Jadi dekat situ sebenarnya kita kena faham. Kita sendiri pun tidak sama, jadi kita jangan terlampau membandingkan anak-anak sampai menyebabkan anak tersebut tidak ada rasa jiwa untuk belajar. Okey, jadi itu untuk slide yang kedua. Kalau ada yang nak tanya, boleh terus tanya. Untuk saya noted. Kalau tak ada, saya nak terus sambung ke apa? Ke sesi yang ke slide yang ketiga. Kalau ada tu kita sambil-sambil masuk, nanti saya cuba selitkan kalau ada yang nak tanya. Okey, saya pergi terus kepada slide yang ketiga. Ibu yang ketiga ni melibatkan perkara semasa lah. Maksudnya perkara semasa sekarang apa yang terjadi. Jadi kita akan relate dengan yang saya boleh kongsikan lah. Yang saya boleh kongsikan untuk semua. Okey. Okay, good. Okay. Untuk yang bahagian yang ketiga, kesan COVID-19 kepada PDPC dan bagaimana membantu murid dalam memperkasakan 3M. Maksudnya sekarang ni, situasi dia sekarang ni jadi macam ni. So, jadi apa yang kita nak bantu ni anak-anak kita ni? Kita dah pening dengan dah jadi COVID macam ni. Apa yang kita nak tolong dia dan sebagainya. Jadi mencabar online base dan sebagainya. Benda ni macam saya cakap lah, senang dekat mulut, tapi nak buatnya tu hanya Allah je lah yang tahu. Kalau menangis tengah mengajar tu, line tak okey ke normal. Saya sendiri kita pernah je menangis sebab rasa sedih sangat. Sebab internet tak membantu kita pun. Kadang-kadang rasa down sebab
apa ni, kadang-kadang mungkin yalah tak ada rangsangan motivasi sebab sebelum ni kita jumpa anak-anak murid kita. Jadi kat sini yang saya boleh bantu sedikit sebanyak di peringkat saya sebagai guru sendiri dan bahagian pentadbir sekolah lah. Okey, yang pertama kena faham word ni, faham betul-betul. Norma baharu. So jadi kena buka minda, kena buka pemikiran kita. Sekarang kita berada dalam situasi norma baharu. Hashtag PDPR. Kalau kepada guru lah, PAK 21. Sebelum ini mungkin tahun lepas kita tak bersedia dengan PAK 21. PAK 21 ni dia banyak cerita berkaitan dengan susu atau di dalam kelas, berkaitan dengan IT, kemahiran IT dan sebagainya. Mungkin sebelum ini kita tahu, tapi kita tak aplikasi. Tapi bila dah jadi COVID, automatik. PAK 21 itu terus dia jadi naik penggunaan Google Classroom, Google Meet, Zoom, Webex dan sebagainya. Okey, ini tahun lepas. PKPB seluruh negeri Semenanjung. Kalau sekarang ni kita tengok semua negeri dah kena PKP. Jadi bila PKP tu banyak. Kadang-kadang sekolah tak boleh nak buka dan sebagainya. Jadi kesan, ni saya nak cerita positif dulu ya. Kalau nak cerita negatif tu banyak. Anak kita tak statik lah, tak menguasai lah. Ni saya nak cerita positif dulu. Sebagai rangsangan motivasi kita kepada guru khususnya untuk kita memberikan satu rangsangan motivasi untuk kita. Walaupun hakikatnya bukan senang untuk kita terima satu-satu musibah ataupun satu-satu ujian sebagai positif. Yang pertama, gelombang baru kepada sistem pendidikan itu sendiri. Saya merujuk kepada PAK 21 lah. Yang kedua, melibatkan ICT. Maksudnya peningkatan penggunaan dalam PDPC. Mungkin sebelum ini kita tak pernah guna Kuis ke Kahoot ke Workwall ke Google Form ke ataupun penyediaan video-video sebelum ni kita share daripada orang je. Tapi sekarang ni kita buat sendiri, kita minta guru-guru kita buat sendiri. Ya, benda ini dapat meningkatkan penggunaan dalam PDPC. Sampai satu tahap sekolah dah buat channel sekolah sendiri. Ataupun guru dia dah ada channel, dia upload video-video dia yang dulu subscribe tak ada langsung, sekarang dah ada subscribers. So jadi benda itu sebenarnya satu gelombang yang baik lah. Dan eksplorasi baharu dari segi sudut aplikasi. Maksudnya sebelum ni tak pernah guna Zoom, tak pernah guna Google Meet. Bila dah kena buat PDPR, kena explore benda-benda baru ataupun kena buat bahan video guna phone je. Sebenarnya dengan phone tu ada je, banyak je video-video menarik yang kita boleh buat. Lepas itu pula adalah sebagai keberlangsungan pendidikan. Sebab ini sahaja pilihan yang kita ada online base untuk kita pastikan keberlangsungan pendidikan itu berjalan walaupun dalam faktor pandemik. Kita tak nak, saya boleh cakap macam ni lah cikgu apa yang dicakap oleh certain pensyarah yang berkaitan dengan masalah gelombang keciciran, itu realiti dia yes akan terjadi. Yang sebelum ini secara fizikal pun murid tercicir, cikgu expect bila kita buat secara online tercicir tak? Gelombang itu akan lebih besar keciciran dia. Jadi kalau kita tak buat action, maksudnya kita tak ambil solution untuk buat kelas secara online dan sebagainya, kita antara penyumbang kepada masalah keciciran kepada murid kita tu. So jadi benda ini guru terpaksa take action untuk pastikan gelombang keciciran itu tidak disumbangkan oleh kita. Maksudnya kalau murid kita tercicir pun sekurang-kurangnya keberlangsungan pendidikan. Dan yang paling penting jangan terlampau samakan fizikal dengan online base. Confirm lah tak sama. Jadi jangan terlampau membandingkan. Saya lagi suka online base lah. Yelah memang tak sama. Tapi ini sahaja kaedah yang kita ada. Okey. Kesan negatif. Ini baru saya pergi kesan negatif. Kesan negatif COVID-19 kepada PDPC. Yang pertama, keberkesanan murid. Dia faham ataupun tidak. Itu sukar sangat nak ukur. Melainkan ada bantuan yang baik daripada mak ayah. Ini yang guru terima. Ini bukan senang ya nak tahu anak itu faham ke tak. Jadi mak ayah punya bantuan sangat penting. Capaian internet. Seperti mana kadang-kadang capaian internet seperti air selangor. Kejap ada, kejap tak ada. Sangat menyakitkan lah bila jadi macam tu. Saya sendiri pun kadang-kadang pernah mengajar, tiba-tiba terlog out. Sebab apa internet kita
non-connection ataupun ada mak ayah internet dia ada masalah, kita internet okey, dia shoot dalam grup, cikgu saya nak masuk daripada tadi tak dapat lah tapi yang lain masuk okey je. Kita juga yang kena cikgu. Jadi benda itu bukan senang ya bila capaian internet macam air Selangor jadi payah sikit. Jadi sebab saya mengajar kat Selangor so jadi isu pasal air ni biasa dah lah untuk kami. Kalau gadget, isu gadget pula. Satu keluarga ada 3 orang anak. Macam mana? Macam mana? Jadi benda ini mak harap mak ayah kena sabarlah, mak ayah kena kuat semangat. Kadang-kadang mak ayah contoh dapat air sinar hari tu terpaksa upgrade untuk beli gadget pada anak-anak. Contoh gaji bulan ini terpaksa cut untuk beli gadget untuk anak. Anggaplah apa yang mak ayah infak kepada anak-anak itu bukan sebagai bebanan tapi sebagai untuk anak-anak punya belajar dengan baik. Maksudnya itu adalah ladang pahala kita lah. Keuangan. Tak semua orang berkemampuan. Kadang-kadang kita dengar dalam kalangan rakan-rakan kita dengar dalam kalangan jiran-jiran kita, anak tidak berkemampuan dan sebagainya. Jadi benda ini adalah benda besar sebenarnya. Bukan benda kecil sebenarnya. So, kesan negatif kepada COVID-19 kepada PDPC, banyak lagi kesan negatif dia. Pelibatan murid, persentage kepada kelas. Kalau saya sebagai pentadbir sekolah, sebagai pengurus tadika, memang saya akan dapatkan feedback daripada guru-guru yang bawa kelas berapa persen datang dalam kelas. Tapi yang saya boleh nampak lah gelombang pelibatan murid ada peningkatan daripada 2020 dengan 2021. Maksudnya dah ada kesedaran yang baik sedikit demi sedikit kepada mak ayah. Lepas tu keciciran. Ini yang saya sebut tadi. Skala keciciran mungkin akan menyumbang lah bila maksudnya tak ada fizikal sebab dalam keadaan fizikal pun berlaku keciciran. Online base lagi dari segi sudut tindak balas. Murid tu pun dia akan menyumbang prestasi murid sama adanya meningkat ataupun tidak kurang dua hala maksudnya terbatas kita banyak berurusan dengan skrin. Saya boleh cakap saya yang tahun lepas punya 2020 sebelum COVID bulan 3 saya dah buat spek baru. Tapi dalam bulan 7 bulan 8 saya baru je buat spek tak sampai setahun saya dah kena buat spek baru. Dan berita baik untuk diri saya pada tahun ini mungkin akan buat spek baru pula. Sebab saya dah tak nampak tulisan yang macam jarak dia dalam lebih kurang dalam yelah kira kata dalam 2 depa ke 3 depa. Tulisan tu dah jadi double untuk saya walaupun saya dah pakai spek. Ni sekarang ni adalah spek kedua lah. Saya terpaksa pakai yang blue ni sebab dia boleh tahan sikit saya punya silau. Saya rasa silau saya naik. Jadi bila anak-anak berdepan dengan gadget pun dia akan menyebabkan kurangnya interaksi dua hala sebab berdepan dengan skrin akan menyebabkan mata ini juga. Jadi kalau boleh bila dah belajar guna skrin, aktiviti-aktiviti lain tu janganlah bagi anak tengok telefon banyak sangat. Nanti akan menyebabkan mata dia stres, skrin dan sebagainya. Jadi kita ni macam saya, kita umur macam ni tak apa dah pakai spek. Kadang-kadang kita tengok sekarang umur 5 tahun dah pakai spek. Jadi kita risaulah macam tu kan. Okay, masa pengecilan masa belajar. Betul. Online base yang sebelum ni kita belajar mungkin daripada pukul 8 pagi sampai 12.30 banyak jam kan. Tapi bila kepada online base, siapa yang nak buat sampai 5 jam? 1 jam pun dah cukup lama. Jadi benda ini terpaksa mak ayah terima. Maksudnya mak ayah terpaksa terima pengecilan. Kadang-kadang ada je mak ayah, cikgu cukup ke 1 jam? Saya nak bagi tahu mak ayah nak retainkan anak 1 jam duduk depan laptop untuk join kelas pun bukan senang. Habis tu kita nak naikkan macam mana? Jadi sebab tu saya kata sekurang-kurangnya PDPC itu berjalan. Okey, kesan PDPC atas talian kepada murid. Yang pertama, kurangnya interaksi sosial. Kurangnya bersama rakan. Kurang aktiviti fizikal seperti bersukan. Keterbatasan komunikasi. Masa lebih banyak dengan skrin. Ini yang akan terjadi kepada murid kita. Maksudnya dekat sini dia akan mempengaruhi karakter murid kita. Okey, ini mak ayah saya harap kalau apa yang saya sebut jangan terasa tau. Ini penting saya cakap. Kalau dekat rumah karakter anak tersebut sekarang akan dibina oleh karakter mak ayah. Maksudnya kalau mak ayah dekat rumah contoh bergaduh, dia akan membina karakter yang anak pun sikap macam tu agresif. Tapi kalau karakter kat rumah membina untuk bantu belajar bina suasana, dia akan bina kepada anak tersebut. Sebab kalau sebelum ini karakter anak tersebut, dia datang daripada interaksi dengan guru, interaksi dengan kawan-kawan, interaksi dengan sepupu-sepupu, ahli keluarga yang lain. Tapi sekarang karakter anak tersebut disumbangkan oleh karakter mak ayah.
Contoh kita tengok dengar, yang ni bukan saya nak bagi tahu, mungkin dalam kalangan mak ayah kat sini kadang-kadang macam yelah mungkin kadang-kadang berselisih faham dengan suami bila mana dengan sesama suami isteri dalam mengurus anak-anak. Kalau boleh jangan tolonglah jangan tunjukkan kepada anak-anak sebab dia akan menyebabkan karakter anak tersebut. Sebab kita tengok bila berlaku PKP, bila kita dengar dalam berita, kadar penceraian pun makin tinggi. Kenapa? Disebabkan SOP di dalam rumah itu mungkin tidak dibina. Jadi kalau benda ini ada kekurangan di peringkat dalam rumah, sit down di antara wife dengan husband, bincang balik, susun atur balik macam mana untuk bina SOP di dalam rumah. Contoh kalau ada anak 3 orang, takkan isteri je nak jaga anak yang anak ketiga-tiga orang tu belajar. Jadi buatlah co-parenting. Suami, hari ni suami, esok isteri. Buat gilir-giliran. Kalau contoh ada abang kakak yang besar, dia mungkin boleh tolong pantau adik-adik yang kecil untuk belajar. Buat jadual dalam rumah. Kita bina suasana. Kalau kita tak bina, benda itu akan menyebabkan anak tersebut itu yang akan jadi problem. Okey, kesan PDPC kepada kesan PDPC atas talian kepada guru. Yang pertama, kurang daya sentuhan. Yang pertama, kebolehcapaian murid. Maksudnya guru sukar untuk ukur. Yang ketiga, guru lebih banyak dengan skrin. Itu kalau guru yang bawa kelas online. Guru kalau saya nak cakap macam ni lah, terutamanya guru-guru muda. Jangan terasa tahu apa yang saya sebut. Kalau awak boleh main TikTok, kalau awak boleh tangkap gambar, edit, buat video, kenapa awak tak gunakan kelebihan awak itu untuk sediakan bahan untuk murid? Bila untuk keperluan, maksudnya benda suka-suka, kita boleh buat, boleh install, boleh buat. Tapi kenapa bahan belajar untuk murid kita tak cuba buat? Jadi cikgu-cikgu muda, bukan cikgu muda, semua cikgu. Cikgu yang tak muda pun sebenarnya kadang-kadang lagi hebat cara dia daripada cikgu-cikgu muda. Sebab apa? Sebab kita terlampau banyak beralasan dalam untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak murid kita. Anak murid kita tak rugi. Saya bagi tahu untuk cikgu, anak murid kita tak rugi. Mungkin Allah boleh hadirkan insan-insan yang lain untuk bantu dia. Yang ruginya kita sebab kita membiarkan ladang pahala kita tu tak dapat. Jadi kita lah yang rugi. Kali ni khusus untuk guru lah. Okey, kesan PDPC kepada mak bapak lah. Komunikasi dan kebolehan mengajar. Ya, tak semua orang ada kebolehan mengajar walaupun mak ayah dia tu degree holder, master holder, PhD holder. Walaupun mak dia guru sekalipun, belum tentu mak dia boleh untuk mengajar. Jadi tetapi mak ayah kena cuba untuk at least libatkan anak dalam belajar tetapi dalam kaedah kawalan. Maksudnya disiplin anak dan sebagainya, pantauan. Contoh anak yang ada 3 orang. So, jadi benda ini mungkin kekurangan kepada mak ayah. Jadi kena buatlah jadual dalam rumah. SOP di dalam rumah. Yang ketiga, emosi. Mak ayah dia tertekan juga sebab dia kena work from home. Jadi kita cikgu, contohlah anak murid kita tu tak dapat hantar tugasan mengikut masa yang ditetapkan, especially sekolah rendah lah. Kita jangan expect mak ayah dia tak pantau. Bukan mak ayah dia tak pantau, mak ayah dia sendiri pun ada kerja yang perlu dibuat. Jadi tolong berikan masa yang anjal. Especially yang sekolah rendah lah, bila kita bagi masa yang anjal, mak ayah pun dia tak rasa tertekan. Jadi benda ini sepatutnya kita kena bekerjasama untuk bantu kawalan emosi ni. Kalau masing-masing menekan, akhirnya yang jadi kesan ni kepada anak tersebut. Okey, persoalan. Jika diberi pilihan kepada kita memilih yang mana, sekolah online ke sekolah fizikal? Memanglah, saya sendiri pun kalau tanya saya nak fizikal. Tetapi situasi sekarang, demand terpaksa kita ikut macam tu. Jadi nak tak nak, kita kena ikut. Okey, faktor sekarang, faktor semasa tak ada pilihan. Dua pihak utama yang memberikan peranan penting kepada keberlangsungan pendidikan adalah guru dengan mak ayah. Guru dengan mak ayah penting tau, baru nak cerita bab murid. Kalau kita nak cerita bab murid, tapi tak ada kebersamaan di antara guru dengan mak ayah, dia takkan jadi untuk keberlangsungan pendidikan itu. Jadi kerjasama kena sepakat, communication yang baik, kesungguhan. Maksudnya mak ayah kena jiwa besar, mak ayah kena kuat semangat, guru-guru pun kena jiwa besar, guru-guru pun kena kuat semangat. Tak ada kemahiran, cari kemahiran. Tak ada ilmu, cari ilmu. Macam tu juga mak ayah.
Tak ada kemahiran, cuba rujuk guru, bina komunikasi yang baik. Kalau tanya guru tu, kalau nak buat nada WhatsApp dan sebagainya, mungkin kena tulis type cantik-cantik sikit. Mungkin guru dia pun tertekan. Suami mungkin ada masalah rumah tangga juga. So, jadi benda ni bukan benda yang senang. So, jadi kita harap dapat bina komunikasi yang baik. Komunikasi ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Once kita ada masalah communication di antara guru dengan waris, dia akan menyebabkan anak itu terkesan sebenarnya. Okey, murid, bina minat, bina suasana, bina tanggungjawab, bina semangat. Maksudnya, benda ni yang jadi tahun lepas Benda ni yang jadi tahun lepas pada murid 6 tahun. Yang maksudnya, kalau dia tak terlibat dengan kelas online, sangat mencabar untuk dia start pada tahun ni. Tapi kalau anak murid kita, sekarang dia dah terlibat dengan online. Anything happen, dia akan datang. Contoh kita dah balik kepada fizikal. Tiba-tiba kena ulang balik secara online. Dia dah steady dah. Adab kedudukan di dalam kelas, kesediaan dan sebagainya. Jadi benda ini kena bina tanggungjawab dan disiplin lah. Okey, bagaimana tahun-tahun akan datang? Apakah jaminan sistem pendidikan tahun-tahun akan datang? Saya pun tak boleh nak bagi tahu keadaan yang jadi. Sebab dulu kita duduk dekat 2020. Yang 2020 darjah 1 sekarang dah naik darjah 2. So jadi kalau darjah 1 masih tak menguasai, jadi masa nak relax, so, minta maaf. Dia akan menyebabkan darjah 3 nanti dia akan jadi masalah yang sama. Jadi saya minta yang kita duduk dekat 2021 tolong bermula dengan kadar segera untuk bantu anak-anak kita. Paksa, rela, terima. Terpaksa terima, relakan diri anda untuk terima sistem baharu. Kemudian sebab kita nak cegah lebih baik daripada mengubati. Jadi kita tak nak, macam penyakit lah. Tidak boleh membaca ni ibarat macam kita tengah handle penyakit. Kalau kita tak handle sekarang, mungkin akan jadi mudarat ke akan datang. So jadi formula dia adalah duit, doa, ikhtiar, usaha dengan tawakal. Jadi kita harap benda ini dapat jadi kekuatan untuk kita sebagai guru, sebagai mak ayah untuk bina saham akhirat kita. Jadi ada apa-apa tak nak tanya setakat ini? Saya bagi 5 minit. Sebelum saya masuk saya masuk kepada yang keempat. Sebenarnya saya pernah buat bengkel berkaitan dengan BBM ni. Saya ambil masa 2 hari tau. So, jadi hari ni mungkin dia agak padat lah. Saya kalau ikutkan, saya boleh je tak share yang pasal latihan tu. Maksudnya saya share berkaitan dengan membaca sahaja. Tapi pada saya rasa tak lengkap. Untuk saya hanya share berkaitan dengan pengurusan membaca sahaja. Tapi tidak ada kemahiran-kemahiran lain yang untuk kita kuasai. Sebab kemahiran membaca ini dia berkait rapat dengan kemahiran menulis. Jadi saya harap di peringkat kita dapat counter lah perkara-perkara teknikal tersebut. Kalau ada apa-apa nak tanya, so saya buka ruang. Dalam pukul 10.55 saya akan touch up kepada slide yang terakhir. Boleh pergi dekat ruangan komen, mungkin segan kau nak buka suara kan. Boleh pergi dekat ruangan komen. Sambil-sambil tu kita buka lagu lah. Siapa yang nak berehat sekejap pun boleh. Pukul 10.55 kita sambung. Kebiasaan buruk meratapi kantong kosong ringankan gerak waktu kan mengisi 10.55 siapa yang nak ambil nafas nak pergi minum air boleh minum air. rapi kata baik jadi gelap angkat semua ragu yang tadinya senyap sempit gelap jadi luas terang bijakan kokoh cahaya benderang ingat kesombongan awal kehancuran lupa nurani saat harta bertaburan silau gemerlap buat gerak tak beraturan batu sandungan tuh rencana yang berampuran apapun mereka bilang tekadku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang apapun mereka bilang tekadku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang tak selamanya langit kelabu tak selamanya nasib pengadu ubah situasi hidup masih dimutasi langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis bertubi-tubi serangan ku tangkis harapan kan masa depan ku taktis walau
walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa, posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap sayap teramat susah, selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Okay, kita sambung Saya tadi ambil nafas sikit sebab sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir. Okay, berkaitan dengan aplikasi, sebenarnya saya guna dua-dua. Laptop saya guna, phone pun saya guna sebenarnya. So jadi kalau nak cerita bab aplikasi ni, dia berbeza lah. Setiap kalau macam contoh macam saya sendiri, bahan-bahan belajar murid, saya tak showkan buku. Maksudnya contohlah kan sekarang buku-buku murid kan dia dalam bentuk hard copy. Kita tak ada soft copy. Jadi saya jadikan bahan tersebut kepada soft copy, kepada PowerPoint dan sebagainya. So jadi dia ambil masa sikit lah. Tapi pada saya best sebab saya dapat sediakan bahan itu sendiri kepada murid. Termasuklah kepada dekat tadika sekolah saya, kami di peringkat saya di peringkat pentadbir dengan guru-guru memang kami sediakan bahan lain untuk murid supaya guru tu dia ada effort untuk bagi. Kalau biasanya kalau guna laptop saya banyak guna PowerPoint je. Cuma dia ada cara lah macam mana kita nak buat guna PowerPoint, macam mana nak buat video, nak buat bahan yang menarik, penulisan, tulis dan sebagainya. Lepas tu kalau guna telefon, kadang-kadang saya guna yang edit gambar lah, InShot ke KineMaster ke, banyak je kadang-kadang apps tu yang biasanya kita dah ada dalam telefon kita tetapi kita tidak digunakan untuk manfaat PDPC. InsyaAllah kalau ada rezeki, mungkin saya akan boleh kongsikan macam mana untuk guide guru-guru khususnya untuk menyediakan bahan-bahan tersebut. Supaya kita sama-sama dapat proaktif dalam menyediakan bahan-bahan secara atas talian berbanding kita banyak kongsi bahan-bahan luar. Dan bagusnya memang kita sediakan sendirilah. Okey, saya terus pergi kepada sesi yang terakhir. Kejap saya nak buka. Okey, yang terakhir. Yang terakhir ni dia simple saja, dia tak terlampau ni berbanding yang tadi agak berat lah sebab yang tadi lebih kepada kita nak betulkan sistem kita. Okey. Yang terakhir adalah tips untuk sediakan bahan. Maksudnya macam mana bahan itu hendak disediakan. Dia tak sama yang menulis itu menulis, yang latihan menulis, tapi sediakan bahan ni macam mana? Kita tunggu apa yang saya akan terangkan kejap lagi. Okey, yang pertama tips untuk print, khususnya kepada mak ayah lah. Kenal pasti kelemahan semasa murid sebelum print. Melalui rekod dan semak tadi. Maksudnya daripada kita punya rekod membaca, rekod semakan tadi, kita akan selaraskan dengan bahan apa yang kita nak sediakan. Maksudnya sekarang senang je nak dapat dekat online, bahan-bahan secara murid untuk kita print. Tapi kalau boleh, jangan terus print semua. Bila kita print semua, menyebabkan ada yang anak-anak murid kita tidak boleh kuasai ataupun anak-anak kita tidak boleh kuasai, kita duk push juga dia buat sebab kita dah print. Jadi print itu sediakan secara berperingkat. Biar sikit-sikit lebih baik. Kadang-kadang ada bahan tersebut kita terpaksa ulang guna. Rancang. Print secara berperingkat. Rancang apa yang nak print tu.
Kadang-kadang ada bahan mungkin anak murid kita dah buat tapi masih belum menguasai, tapi kita boleh ulang guna. Tapi janganlah contoh hari ni bahan sama dia tak kuasai lagi, print lagi. Maksud saya bahan itu boleh diulang guna dicampur dengan bahan-bahan lain. Maksudnya kadang-kadang mungkin murid kita dia tak cantik lagi tulisan, kita nak guna surih balik pun tak ada masalah. So jadi kena print secara berperingkat lah, rancang apa yang kita nak ajar anak-anak tersebut. Termasuklah guru-guru kalau nak memberikan kerja sekolah murid yang tambahan. Maksudnya sometimes mungkin ada anak-anak dia perlukan ulangan dan sebagainya. Print secara berperingkat. Jangan terus bagi banyak. Dia akan menyebabkan kadang-kadang ialah tak buat kan. Jadi membazir. Walaupun benda tu murah tapi tetap membazir. Sekarang ni print kan murah kan. Okey, kerap, pelbagai dan ulang. Maksudnya kita kerap bagi latihan. Bagi yang pelbagai boleh ulang guna. Maksudnya kalau kita nak guna semula bahan-bahan tersebut untuk membetulkan. Sebab terutamanya kepada tulisan. Tulisan ni dia tak sekali buat terus cantik. Jadi dia perlu jadi pembinaan. So jadi mungkin hari ni dia surih dulu. Esoknya dia salin dalam buku. Mungkin nanti selang seli pula. Mungkin kalau perlu diulang untuk kita betulkan penulisan supaya dia cantik. Yang kedua, tips jimat. Maksudnya kalau nak jimat untuk print lah. Kalau pada parent yang ada print. Yang pertama, hitam putih. Hitam putih. Maksudnya kalau nak print latihan, guna hitam putih je. Kalau guna warna, memang dia agak costing lah. Yelah, warna ni kalau kita pergi kedai. Kalau macam dekat saya duduk sedang ni. Kalau warna saja, kalau page depan 60 sen. Kena 100 pieces, 100 pieces page dah berapa ringgit. Berapa puluh ringgit. Tapi kalau kita guna hitam putih, mungkin dalam 4 sen je. Jadi dia lagi jimat lah. Mungkin kalau tempat-tempat lain ada yang 5 sen, ada yang 10 sen. Tapi biasanya paling mahal pun saya rasa mungkin 20 sen lah. Itu pun kalau tempat itu je kedai yang offer untuk printing. Okey, booklet format. Maksudnya bahan tersebut dapatkan dalam bentuk save PDF. Lepas tu tekan print, lepas tu pergi dekat booklet. Bila kita pergi dekat booklet, dia satu A4 paper tu dia akan jadi 2 side. Jadi lebih jimat lah. Dan murid pun dia tak rasa tulis banyak. Jadi kalau kita nak jimat. Kalau kata rasa macam nak buat satu A4 pun tak ada masalah. Okey je. Kemudian ini yang saya cakap tadi. Kita pergi dekat printing lah. Kita pergi dekat printing, dia ada booklet ni. Ni booklet ni. Dia ada booklet ni, dia akan jadi macam ni. Lebih jimat lah. Lebih jimat untuk murid. Bagaimana print berwarna? Kalau print berwarna, pada pandangan saya, dia bagus untuk buku, membaca. Dia bagus untuk kad imbas. Itu bagus. Sebab kalau warna hitam putih, dia tak menarik. Contoh gambar kan, semua hitam putih. Jadi macam zaman TV tahun 80-an, 70-an pula. Zaman sekarang orang dah tak pakai dah. Orang dah pakai flat screen dengan smart TV dah. Jadi kalau kita masih duk pakai hitam putih, dia agak mencabar lah. Sometimes ada certain buku kita terpaksa guna hitam putih. Jadi dia ada kemahiran mengajar guna buku hitam putih. Tapi dia dari segi sudut efisien bagus cari yang berwarna lah. Tapi ada cara nak mengajar guna buku hitam putih. Maksudnya buku itu kita terpaksa photostat. Tapi itu nanti kalau saya nak ajar susah sikit lah. Sebab dia kena secara saya tunjuk secara macam mana nak guna yang hitam putih tu. Tapi pandangan saya kalau dapat invest sikit cari yang berwarna, itu lebih baik lah. Okey. Kemudian, ni contoh lah. Contoh dia bila kita buat flashcard, dia lebih menarik warna dia. Dan satu, kalau contoh seorang murid tu guna, boleh juga kita guna dalam bentuk booklet tadi ataupun print image ni. Satu image, dia ada 2 side. Sebab kalau seorang-seorang guna, okey je kalau half A4 tu. Tapi kalau ramai-ramai guna, memang tak sesuai lah. Maksudnya sampai 3-4 orang macam guru kan. Khususnya tak sesuai lah kalau kita print kecil-kecil. Biasanya kalau murid kita dalam 5 orang, size A4 is better lah. Tapi kalau murid kita ramai, kena size A3 ke atas. Ini yang maksud saya cadangan saiz kad imbas. Maksudnya kalau 1-to-1, dia boleh half A4 ataupun A4. Kalau murid itu 10 orang ke atas, better adalah A4 ataupun A3. Tapi sebenarnya A4 ni kalau boleh untuk 5 orang je. Kalau dia dah 10 orang terlalu kecil sebab berebut nak tengok. Jadi kecil sangat. Ataupun atas murid 10 ke 20 orang saiz A3 ataupun A2. Ataupun atas 30 orang murid saiz A1 ataupun AO. Dia besar. Jadi benda itu lebih cantik. Jadi benda ini bukan murah ya kalau print warna. Dia sangat mahal bila kita print AO ini.
AO dengan A1 ni kalau kita pergi print warna mau ada RM40 ke RM80. Jadi agak mahal. Jadi membazir lah. Jadi ada cara dia untuk kita dapat lebih murah. Nanti saya ceritakan. Ini antara contoh A1, A2. Kalau AO dia lagi besar lah daripada A1. Okey, jika saiz besar, untuk murah dan jimat serta tahan lebih lama, design dalam bentuk PowerPoint ke apa ke, save dalam bentuk PNG ataupun JPEG, pergi print secara banner ataupun banting. Sebab bila print banner dengan banting boleh print 2x4 ataupun 2x5. Jadi bila kita print, banner itu dia lebih tahan lama untuk ulang guna dan ulang pakai. Berbanding kalau kita print A1, A2 dalam bentuk A1 ke A2 ke ataupun AO dalam bentuk kertas, dia cepat rosak. Bila cepat rosak, kos yang mahal tak berbaloi untuk kita buat benda tu. Jadi kalau dapat kita survey flashcard kat luar lagi baguslah sebenarnya. Banting-banting pembelajaran ni banyak je orang jual. Kadang-kadang orang jual satu papan ni, contoh satu ni dia jual 20 ke 30 ke. Sebenarnya kos untuk buat lagi murah benda tu sebenarnya. Kos nak buat lagi murah, especially kalau yang duduk di bahagian Lembah Kelang ni kan. Kedai-kedai printing banyak, jadi banyak dia lagi murah. Tapi orang yang jual tu tak dia design lagi. Jadi benda tu dia nak hantar lagi. Tapi kalau RM30 dengan satu banting, lebih jimat. Berbanding dan lebih tahan lama. Jadi kat situ guru-guru di peringkat pentadbir sekolah boleh fikirkanlah untuk sediakan bahan belajar murid. Dan kita tinggal gantung je. So jadi tak perlu nak tampal dan sebagainya. Kita boleh upgrade bahan-bahan tersebut dengan yang pelbagai. Kalau saya buat dengan PowerPoint pun boleh print 2 kali ketiga dia tak crack. Yang ni saya pernah buat. Memang saya pernah buat dulu untuk saya sebagai testing lah. Sebab waktu tu saya memang tengah buat homemade BBM tapi sekarang dah tak sempat. Jadi kalau print secara banner ataupun banting lagi better lah sebenarnya. Okey. Sebelum saya pergi, itu sahaja untuk berkaitan dengan bahan yang saya cerita. Cuma nanti saya akan sharekan untuk semua yang bagi peserta pada kali ini. Saya akan sharekan. Kejap saya nak buka. Okey. Saya nak buka. Saya akan share Google Drive. Dalam Google Drive ini, saya akan sharekan e-book bahan ataupun bahan yang program hari ini secara soft copy untuk rujukan. Tapi saya mohon kalau ada kesalahan-kesalahan ejaan, tolong maafkan saya lah. Saya memang, itu kelemahan saya. Walaupun saya memang ajar membaca tapi kadang-kadang bila kita tengah buat kerja banyak, kadang kita tak sempat nak buat final checking. Tapi sebelum saya bagi, saya akan edit semula slide-slide saya tu. Kalau ada kesalahan maksud dan sebagainya, baru saya akan share lah. Paling lewat saya akan share esok pagi. Esok pagi. So, ini saya ada berikan juga bahan-bahan sebagai yang pernah saya buat lah. Contoh, kad imbas. Kad imbas ini yang saya buat dulu. Time free kan saya buat ni. Jadi kalau ada kesalahan sikit-sikit tu, mohon maaf. Tapi kalau mana ni boleh je guna. Secara soft copy saya dah bagi PDF. Kalau cikgu-cikgu yang bagi darjah 1, darjah 2 yang Linus ataupun yang anak-anak dalam pemulihan untuk guna dalam membaca kelas online, boleh je guna, tak ada masalah. Saya bagi secara percuma benda ini. Saya tak ada dah nak cas-cas bayaran. Yang ni memang saya akan kongsikan kepada yang join. Sepanjang bengkel saya memang saya akan bagilah. Dan saya akan bagi juga latihan. Maksudnya latihan-latihan yang saya pernah buat. Sama ada saya buat guna Word ke dan sebagainya. Ini saya akan kongsikan. Boleh ibu bapa print dan sebagainya. Jadi tak ada masalah untuk guna. Okey, kemudian saya ada kongsikan juga latihan kemahiran apa ni. Ni folder lama ni. Ni matematik. Latihan kemahiran matematik pun saya ada kongsikan. Jadi boleh je guna. Tak perlu bayar. Kalau kata nak share bahan-bahan lain pun nanti saya akan update dalam grup Telegram lah. Nanti saya akan bagikan link grup Telegram. Dah terkeluar dah. Okey. Dia banyak dalam ni. Dia banyak dalam saya punya ni Google Drive ni. Banyak yang bahan tu. Dengan anak saudara pun kena mengajar online sekarang. Sebab dia pun membaca boleh tapi tak faham. Kadang-kadang bila tanya balik apa yang dia faham, dia pun tak ni. Jadi dengan anak saudara pun, saya mengajar anak saudara pun rasa beremosi. Saya faham sangat yang ajar anak-anak kalau mak ayah tu beremosi. Sebab saya sendiri bila ajar anak murid, saya boleh ceria. Tapi bila saya mengajar anak saudara, saya beremosi. Jadi benda itu pun saya tengah belajar untuk betulkan saya punya psikologi dengan communication dengan dari segi sudut kemahiran mengajar lah.
Nanti saya akan berikan link-link tersebut untuk akses dan download. Jadi sekiranya ada pertanyaan, saya boleh buka ruang. Kita mungkin habis dalam 11 suku. Saya bagi peluang dengan ruang kepada ada yang nak tanya. Ataupun ada yang nak berkongsi dan sebagainya, saya bagi peluang. Dan kalau link-link tersebut untuk editing kepada e-book, saya edit sikit-sikit. Nanti kalau sempat petang ni, saya terus bagi. Kalau siap petang ni, saya terus bagi. Sekejap saya rest kejap, nanti saya terus buat. Lepas tu, link untuk akses kepada soft copy pun saya akan bagi. Jadi bolehlah pakai, tak ada masalah. Nak pakai kat anak ke, nak pakai kat anak murid ke, nak print dekat semua anak-anak murid ke, nak share dekat mak ayah pun tak ada masalah. Saya bagi sahaja, tak ada masalah benda itu. So kalau ada apa-apa nak tanya, ada apa-apa nak berkongsi, saya bagilah laluan kepada semua peserta. Kalau ada, harap kita dapat kita kena iltizam lah untuk kita bagi yang terbaik untuk anak murid kita. Guru-guru kalau rasa down dan sebagainya, carilah kawan-kawan yang maksudnya untuk sama-sama bagi motivation, rangsangan kepada kita, yang kepada mak ayah, bina communication yang baik dengan guru-guru supaya guru-guru dia boleh bantu mak ayah, dan guru-guru jangan kita berkira untuk berkongsi. Sebab apa? Tak rugi pun kalau kita share, sebab Allah akan bagi kat kita lagi banyak kemahiran. Jadi sebelum saya habis, kalau ada yang nak tanya boleh sambil-sambil Okay, ada yang tengah type, saya nak tunjuk satu benda. Kejap Okey. Dia kena show dulu. Okey. Ini yang saya ada bagi tahu tadi. Cuma sebenarnya ini adalah perkara baru untuk saya sebenarnya. Kejap, dia tengah keluar. Mungkin dia tengah keluar dekat ni. Kejap Kejap Sekejap, Sekejap Sekejap. Okey. Saya masuk balik. Saya nak tunjuk. Okey. Yang saya tunjukkan ini adalah benda baru yang saya buat untuk tahun ini. Maksudnya kepada guru-guru ataupun kepada ibu bapa, kepada pentadbir sekolah, ini yang saya buat adalah sasaran saya kepada tindakan saya kepada kempen ini yang saya terangkan tadi. Kempen kesedaran ajar membaca bersama saya, yang maksudnya saya akan buat konsultasi khas penguasaan 3M, yang maksudnya konsultasi ini akan ada one-to-one session lah. One-to-one session, mungkin kita akan guna Google Meet ataupun Zoom dan sebagainya. Kalau yang duduk dekat dengan saya, kita boleh berjumpa secara fizikal. Apa yang saya boleh guide untuk sebagai azam dan inisiatif 2021, saya sendiri, Cikgu Syida, di bawah BBM Cikgu Syida. Kalau page itu search BBM Cikgu Syida, di bawah RY Smart Creative Consultant, iaitu Smart Creative Academy. Yang maksudnya Smart Creative Academy ni sebenarnya saya dah buka daripada betul-betul rasmi adalah hujung 2019. Tetapi perjalanan kelas dan sebagainya BBM ini saya dah berjalan daripada 2015. So jadi saya banyak bergerak kepada kelas-kelas membaca, kelas-kelas mengaji, guru-guru yang saya adalah di bawah-bawah saya yang buat part time, kita orang ajar tuition dan sebagainya. Biasanya saya memang tak ajarlah sekolah menengah. Itu kelemahan saya. Saya lebih suka sekolah rendah ke bawah berbanding sekolah menengah. Walaupun kalau ikutkan
saya minat biologi, tapi saya memang setakat ni kalau ada yang minta ajar sekolah menengah memang saya tak boleh lah. Tapi pada yang perlukan one to one session, whether guru ataupun ibu bapa boleh hubungi saya untuk kita, mungkin saya boleh guide dari segi sudut pilihan bahan-bahan, pengurusan bahan-bahan, pilihan latihan, pengurusan latihan. Saya akan bagi cadangan jadual masa untuk ibu bapa ataupun guru macam mana untuk kita revise balik. Especially pada mak ayah lah, jadual belajar anak tally dengan jadual kerja, mungkin perlukan consultation. So jadi saya boleh bantulah, dan aktiviti pembelajaran yang pelbagai, pengurusan dan kawalan emosi seorang guru dan seorang ibu bapa, maksudnya apa yang saya boleh sharekan. Jadi ini boleh nanti kalau siapa yang berminat, nanti bila kata tu boleh je PM saya lah. Dari segi sudut bayaran, kebiasaannya macam saya cakap, biasanya ni adalah dana kepada sekolah saya ataupun dana kepada untuk saya bantu, ataupun saya upgrade gadget-gadget dari segi sudut saya nak mengajar murid, menyediakan bahan. Kadang-kadang saya orang kata apa, untuk support untuk bayar internet dan sebagainya. Biasanya saya bukannya untuk meniaga sangat, sebab tugas saya yang semasa pun sekarang dah overload kerja, tapi saya suka sharing ini. Saya cuba juga selit masa sebab ini adalah minat saya. Ini adalah minat saya sebab saya yakin bila saya berkongsi pada hari ini, sedikit sebanyak apabila guru-guru ataupun ibu bapa yang hadir pada hari ini beramal, saya akan juga dapat pahala daripada apa yang dibuat. Okey, tadi saya ada soalan, kejap. Saya yang komen ni saya guna apa? Saya guna phone untuk baca ni. Kejap Tadi ada yang tanya. Okey, ada yang tanya, cikgu, ada ayat konseling untuk share kepada ibu bapa dalam waktu pandemik ini. Okey, kalau cikgu adalah pentadbir sekolah, cikgu adalah guru tadika dan sebagainya, jemputlah siapa-siapa motivation ke ataupun orang-orang yang boleh merangsangkan motivasi kepada mak ayah. Buatlah online base ke, buat live dekat grup sekolah ke, share dalam grup-grup sekolah ke, buat live dekat Facebook, lepas tu minta mak ayah tengok ke, ataupun buat seminar secara tertutup ke, buat taklimat bersama mak ayah ke, dalam taklimat tu selitkan rangsangan-rangsangan ke. Kadang-kadang mak ayah ni dia, yelah dalam isu pandemik ni, mak ayah pun dia terkesan dengan isu ekonomi. Ada yang bekerja sendiri, yang bekerja swasta, tak kurang ada yang kena buang kerja. Contoh macam kes saya tahun lepas, ada anak murid saya, dia minta nak berhenti sekolah sebab ayah dia kena buang kerja. PKP je terus kena buang kerja. Jadi benda ini bukan senang. Sekarang ni adalah untuk survival. Kadang-kadang ada yang mak ayah yang kerja kerajaan pun bukan senang. Tambah-tambah kalau duduk bandar, ada anak ramai, mungkin gajinya pun tak banyak. Mungkin yang berkemampuan, kita harap dalam situasi sekarang kita sama-sama bantu untuk waktu sekarang ni adalah waktu yang kita tak boleh nak selfish sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita boleh je nak selfish, fikir diri kita sendiri. Macam saya sendiri, saya boleh je tak share. Tapi kenapa saya share benda ini? Sebab dalam kalangan saya sendiri, saya tengok sendiri ada yang mak ayah sangat struggle. Ada yang kalangan saya sendiri, ada guru-guru yang kadang-kadang berdepan dengan anak berhenti belajar. Mungkin dia rasa tak berbalik untuk bayar yuran dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru kena bagi serve perkhidmatan kita. Maksudnya khususnya kepada cikgu tadika swasta. Tapi kita bagi sesuai dengan kemampuan kita lah. Jadi guru-guru yang masuk kat sini, ada yang cikgu-cikgu tadika swasta. Saya pun ada waktu pendaftaran sebelum ni, ada yang pentadbir sekolah itu kata tolong bantu cikgu-cikgu saya untuk memberikan sokongan. Sebenarnya guru itu sendiri pun kena rasa motivasi. Barulah kita boleh lahirkan kepada mak ayah. Jadi guru kita harap dapat betulkan balik cara kita. InsyaAllah saya yakin dan percaya guru-guru yang ada pada hari ini. Pada hari ini saya yakin guru yang ada pada hari ini, dia nak yang terbaik untuk anak murid dia. Tetapi mungkin dia sendiri ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi kita perbaiki. Mak ayah yang ada pada hari ini pun sebenarnya dia nak yang terbaik untuk anak-anak dia. Jadi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi saya harap kita sama-sama dapat beri kesedaran dalam kalangan orang yang dekat dengan kita untuk memberi pendidikan yang terbaik supaya anak-anak murid kita, anak-anak kita tidak menyumbang kepada keciciran itu sendiri. Kita takkan kita nak biarkan anak-anak kita jadi macam tu. So jadi saya harap
di peringkat kita sendiri, banyak-banyakkan berdoa, berikan rangsangan motivasi. Kalau perlu buat program secara online base, buatlah. Saya sendiri pun buat. Kadang-kadang kami buat live kan. Macam sekolah rendah kami buat live, kita jemput ustaz ke ustazah ke ataupun motivator ke ataupun orang-orang yang kita yakin untuk memberikan input kepada audien kita iaitu mak ayah. Kita buat live dekat page Facebook, kita share kepada dalam grup kelas atau grup sekolah. Patut ataupun kita buat taklimat murid. Kita buat taklimat murid tu maksudnya mak ayah lah. Mak ayah tu kita taklimatkan. Jadi pada dalam masa taklimat tu kita berikan kesedaran kepada mak ayah untuk pastikan membawa diri mereka sebagai mak ayah untuk adapt dengan suasana baru, norma baru. So, ada apa-apa lagi ke? Kalau tak ada apa-apa, kita teruskan berkomunikasi melalui dalam grup WhatsApp. InsyaAllah, apa-apa yang saya boleh bantu, saya cuba bantu. Saya mohon maaf kalau sepanjang sesi ini ada kekurangan di peringkat diri saya. Sejujurnya saya cakap saya masih belajar. Memang saya sebelum ni kalau untuk background mungkin kita tak sempat ta'aruf kan. Tak sempat ta'aruf dan berkenalan. Sebelum ini sejujurnya saya waktu time diploma dan degree saya memang kos perhutanan, sains perhutanan. So kita banyak bermain dengan haiwan. Saya sampai satu tahap pernah cakap lagi senang handle haiwan sebab saya pernah duduk dekat perhilitan dalam lebih kurang 6 bulan. Jadi lagi senang handle gajah daripada handle manusia. Tapi Allah hadirkan saya berada dalam sistem pendidikan sampailah saya sambung master dekat UPN dalam bidang pendidikan. Dan sekarang ni pun saya tengah ambil diploma pendidikan awal kanak-kanak di bawah satu kolej swasta lah. Tinggal satu subjek lagi nak habis. Jadi benda ini sebenarnya benda yang baru juga untuk saya dan saya harap dia memberi manfaat kepada kita semua dan memberi manfaat kepada khususnya orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang walaupun dia tak dekat dengan saya macam mungkin dekat sini mungkin first time kita kenal kat sini pun minta Allah memudahkan. Saya yakin dekat sini yang hadir pada hari ini orang-orang hebat belaka, mak ayah yang hebat belaka, guru-guru yang hebat belaka. Jadi saya harap terus kuat semangat, terus bina rangsangan motivasi. Kalau rasa stres, jangan sampai kita lepaskan stres tersebut kepada anak murid kita. Baik kita diam sekejap, cool sekejap, baru kita ajar balik dan sebagainya. Jadi saya anggap itu sahaja pada